yang saya nak sedekahkan kepada orang miskin, saya nak sedekahkan kepada sahabat-sahabat saya nak sedekahkan kepada future generation supaya pengalaman saya ini dia dapat dipelajari dan dapat dicontohi sebagai mentor, kalau nak jadikan saya sebagai mentor. Jadi kalau ikut betul-betul pelajaran bagaimana kita nak berjaya, anak-anak muda pada hari ini kalau nak berjaya, kita mesti ada wawasan. Dan wawasan kita tu jangan kita bercakap saja, kita mesti jot down, kita mesti tulis. Dan kita mesti implement, kita check, kita implement, baru kita boleh berjaya. Dan hari ini saya dah berusia warga emas dan meningkat pada usia 66 tahun, saya dah tak ada kerja, saya dah rehat. Dengan keadaan yang saya rasakan selesa, saya nak tolong masyarakat muda-muda hari ini dan juga masyarakat yang miskin pada hari ini, bagaimana memanfaatkan pengalaman saya ini supaya mereka jangan menemui masalah tetapi tak dapat nak menyelesaikan masalah. Jangan sampai kita putus wang maka timbul akal. Bila kita putus wang, jangan putus akal. Jadi kalau kita putus pula akal, nanti terjun tingkat 17 pula. Saya tak nak benda ni tu. Mesti panjang akal, ada inisiatif dan seterusnya, kita pasti boleh dapat kejayaan. Ini yang saya nak terapkan pada anak-anak muda pada sekarang ni, dan saya nakkan perkara ni terus maju, dan saya nak membantu kerajaan macam mana nak membantu orang miskin ni. Pasal saya biasa jadi orang miskin. Saya pernah jadi susah, saya pernah yang saya sebut tadi. Maka itulah saya cuba perlahan-lahan saya nak approach, tapi saya tak ada chance. Saya jumpa macam Cik Wan cara kebetulan ni, agak-agak Cik Wan boleh bawa highlightkan saya punya idea ni tadi supaya kerajaan dapat membantu rakyat. Mohon abang. Ya. Jadi bersambung pada kita punya perbualan santai ni tadi, saya banyak mengingat semula saya punya masa-masa yang telah lepas. Masa yang telah lepas ni adalah menjadi sejarah. Sejarah ni adalah menjadi guru pada kita. Yang menamakan experience is our great teacher. Jadi pengalaman tu adalah guru besar di dalam diri kita. Jadi pengalaman tadi dah menjadi guru kepada saya, dan saya juga sudah bila sudah tua ni, saya jadi guru lah kepada yang muda-muda. Jadi saya nak ingatkan pada yang muda-muda ni, pada hari ni, kita jangan jadi orang miskin. Tak ada sebab kita jadi orang miskin. Yang boleh menyebabkan kita jadi orang miskin ni hanya kita gila je. Gila ke, malas ke apa. Jadi ni tak ada sebab. Jadi kalau kita masih cukup kaki tangan, kita orang Melayu. Orang Melayu ni, kulit kita ni kulit coklat. Kulit sawo dia. Kulit coklat. Kulit coklat. Orang Melayu kulit coklat. Darah kita darah Melayu. Kemudian agama kita pula agama Islam. IC kita pula IC biru. Kita rakyat Malaysia. Kenapa kita boleh jadi miskin? Negara kita negara yang bersumber. Negara kita mempunyai macam-macam sumber asli. Jadi negara kita kaya. Kenapa kita boleh jadi miskin? Kenapa dikatakan negara kita pula jadi miskin? Ini tak logik, tak masuk akal. Jadi kita jangan fikirkan hal-hal politik ni, kita jangan fikirlah hal diri kita dan keluarga kita. Kenapa kita boleh jadi miskin? Kerajaan kita hari ni dah cukup baik dah membantu orang-orang macam kita ni, orang Melayu. Kita jadi first class citizen. Bukan saya nak mengendahkan bangsa lain, tidak. Kerana dalam perlembagaan kita tu, perlembagaan keramat, memberi prioriti kepada orang Melayu. Raja Melayu, menteri besar Melayu, menteri-menteri pun orang Melayu, ketua kampung orang Melayu. Jadi wakil rakyat pun ramai yang Melayu. Pegawai daerah pun orang Melayu. Semua orang Melayu. Apa pasal orang Melayu jadi miskin? Cuba kita fikir baik-baik. Fikir baik-baik. Kenapa kita jadi miskin? Malulah. Orang yang luar datang daripada Indonesia, datang daripada lain tu, boleh jadi kaya raya, boleh jadi senang lengang dalam masa yang singkat saja. Kenapa kita sebagai orang tempatan, sebagai orang Melayu yang diberikan segala peluang, segala pertolongan, segala-galanya dia bagi kita, tapi kita hidup dalam miskin? Kalau dulu sikal pun kerajaan belikan.
Masa zaman bapa dulu. Basikal pun. Percuma. Boleh bagikan percuma. Kalau saya tak nak orang kita pergi jalan kaki pergi sekolah. Kenapa kita macam ni jadi sampai miskin, daif, apa kedana kita orang Melayu. Ini saya pandang sendiri. Saya turun padang sendiri, saya tengok orang kita, orang Melayu. Kan? Tak makan, tak minum. Apa hal ni? Apa hal boleh jadi macam ni? Jadi saya bukan setakat memahami tentang kemiskinan. Saya amat menghayati tentang kemiskinan. Pasal saya dah jadi orang miskin. Saya dah pernah jadi orang yang nak makan pun tak ada duit. Jadi saya menghayati kemiskinan mereka. Saya menghayati kelaparan mereka. Maka sebab itulah saya turun padang pada hari ini. Saya pergi tolong mana-mana yang saya boleh tolong. Kalau saya nak suarakan orang atas, saya bukan menteri besar. Saya bukan pegawai-pegawai besar yang boleh membantu rakyat. Jadi saya tolong apa yang saya ada. Kalau ada beberapa family yang tak ada duit tu mengadu susah pada saya fikir ada kemampuan, saya tolonglah. Belikan dia beras, belikan dia barang-barang kering untuk cukup untuk dia pakai 1 bulan. Dia tak ada tempat, duduk di kaki lima, duduk di bawah jambatan pun ada, duduk di tempat-tempat mengata tempat. Saya jumpa dia, saya interview dia. Begini nasib orang Melayu. Jadi mana yang kesempatan tu saya ambil dia punya data, saya mohonkan permohonan, saya pergi di Jalan Pahang tu, Baitul Mas, saya pergi ke Bajikan. Tanyalah, ni muka ni lah yang selalu naik sampai menyampah. Pegawai-pegawai tu tengok, balik-balik jumpa orang ni, balik-balik jumpa yang ni. Sampai kadang-kadang dia kata tak boleh melalui wakil, mesti orang tu datang sendiri. Jadi saya nak membantu pun saya dihalang macam tu. Tak boleh kata dia. Tak boleh wakil tak boleh. Saya kata kenapa tak boleh wakil? Saya rakyat Malaysia, saya pengundi di sini, saya mewakili orang miskin, tak boleh ke? Kalau itu jangan adakan lawyer tu wakil juga. Saya terpaksa lawan dengan cara kurang ajar. Saya terpaksa dekat immigration tu pun, saya pun kena halau daripada immigration. Jadi dia kata saya ni orang broker, kata dia. Tolong orang, orang runner. Tolong orang nanti boleh dapat duit. Jadi tak ada semangat untuk menolong. Dengan orang miskin saya nak minta duit, apa dengan dia? Saya menolong dia, saya sedekahkan tenaga saya sedekahkan pengalaman saya sedekahkan segala tenaga dan fikiran saya untuk membantu orang ni dalam bentuk itu. Saya tidak sedekah dalam bentuk kewangan. Kalau bentuk kewangan saya nak bagi, kacau lah kerja. Menteri Kewangan pun kalau bagi orang duit, karam dia, saya kata. Jadi saya boleh tolong cara macam ni. Itulah yang saya buat aktiviti pada hari ini. Kalau suara saya ni sampai ke peringkat atasan, peringkat menteri, sampai, tolonglah revise balik polisi yang ada pada hari ini. Apa yang ada, kalau kerajaan nak terus memerintah pada hari ni dengan selama-lamanya, tolonglah orang miskin. Tolonglah orang miskin. Tolong perhatikan, adakan satu badan yang memantau orang-orang yang duduk di kaki lima, orang yang duduk di tepi sungai, orang yang tidak mendapatkan perhatian, yang tercecer daripada pandangan masyarakat. Jadi orang-orang ni ada di mana? Orang ada di tengah bandar. Jadi overlook benda ni. Semayakin, Masjid India, macam-macam tempat. Tapi kalau di kawasan PPR, kawasan kampung, mereka ada ketua kampung, mereka ada ketua masyarakat, mereka ada jiran. Jadi kalau dia susah, jiran ada nampak. Kemudian ketua kampung nampak, ketua blok nampak, ketua persatuan nampak. Jadi boleh tolong dia. Jadi orang yang tak pernah buat macam ni,